أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, lazimkan diri di barisan hadapan, kerana itulah barisan orang lelaki yang berani, dan tinggalkan barisan yang terakhir, kerana dia itulah barisan orang pengecut. Cubakan jiwamu itu dengan membiasakan yang azimah, kerana jiwa itu selagi dipikulkan apa sahaja dia akan memikul. Dan jangan lepaskan tongkat dari tanganmu, kelak jiwa itu akan suka tidur dan menghumbangkan semua pikulannya. Jangan engkau tunjukkan putih gigimu dan putih matamu kepadanya, kerana dia itu adalah hamba yang jahat. Dia tidak akan bekerja melainkan bila memandang tongkat ada di tanganmu. Jangan biasakannya selalu kenyang, kecuali jika engkau tahu bahawa kekenyangan itu tidak akan mengubah sikapnya, menjadikannya jahat dan ingkar. Tetapi biar kekenyangan itu akan menyebabkannya tekun bekerja dengan lebih kuat lagi. Adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Dia seorang yang sangat banyak ketaatannya dan banyak pula makannya. Selalu dia berlakon setiap kali dia makan kenyang, katanya, beri makan sampai kenyang si hamba hitam itu, kemudian paksa dia bekerja kuat, kerana hamba hitam itu sama macam kaldai. Lalu dia pun bangun malam beribadat lama sekali. Ada orang menceritakan tentang Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala ini, katanya, aku lihat Sufyan makan terlalu banyak sampai aku merasa benci kepadanya. Kemudian dia bangun malam bersembahyang dan menangis sampai aku merasa kasihan kepadanya. Jangan engkau cuba ikut Sufyan dalam banyak makannya sahaja, tetapi cuba meniru Sufyan dalam banyak ibadatnya, kerana engkau bukan Sufyan. Jangan kenyangkan dirimu sebagaimana Sufyan mengenyangkan dirinya, kerana engkau tidak mampu memiliki dirimu sebagaimana Sufyan memiliki dirinya. Berusahalah pada meninggalkan yang haram dan mengambil sedikit dari yang halal. Berzuhudlah pada segala mata benda dunia sesuai dengan kuatnya iman dan yakinmu, supaya engkau tergolong daripada hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Jika benar zuhudmu, nescaya dia akan memberimu dan mengurniakan kepadamu, sama ada dengan pengantara ataupun dia akan menjadikan takwin atau kun fayakun di tangan hatimu. Jangan fikirkan semua ini sebelum engkau menjadi hamba Allah yang sebenarnya, bukan hamba kepada manusia atau kepada sebab musabab hidup, dan bukan juga hamba kepada dunia dan habuannya, atau hamba kepada syahwat dan syaitan, dan bukan terkira dari hamba yang cintakan pangkat dan kedudukan di kalangan manusia, terikat dengan kedatangan mereka dan pemergian mereka, memuji mereka dan mencela mereka. Tabiat seperti ini tidak ada gunanya, dan hatimu tidak akan melangkah walau selangkah sekalipun ke pintu Tuhanmu selama engkau masih terkongkong dengan jiwamu dalam rumah tabiat dan hawa nafsumu. Memang aku lihat kamu sepanjang masa terikat dengan manusia dan sebab-musababnya. Baiklah, sampai bilakah engkau akan terus begini sahaja?
pelajarilah daripadaku bagaimana hendak lepaskan dirimu dari belenggu semua perkara ini. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini Syekh Abdul Qadir menyebut tentang sifat murid yang sebenar, yang senantiasa mencari kebenaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan keredaannya, dan sentiasa menginginkan dirinya dekat dengan Allah, dan bimbang kalau mereka dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh Abdul Qadir bila menyebut tentang murid yang sebenar, itu orang yang mencari kebenaran, satu. Yang kedua, orang yang mencari keredaan di sisi Allah, dua. Kemudian yang ketiga ialah dia sentiasa bimbangkan dirinya Allah jauhkan, dan dia sentiasa sibuk mencari jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut antara perkara yang menjadikan seorang itu jauh dari Allah bila dia mula menjadi tawanan syaitannya, tawanan hawa nafsunya, tawanan pada dunia dan syahwatnya, dan khususnya dalam keadaan dia tak sedar dia ditawan. Ada orang dia sedar dia telah ditawan oleh syaitan, maka dia taubat, dia istighfar, dia minta perlindungan, dia minta penjagaan Allah. Ada orang dia sedar bahawa dia ditawan oleh nafsunya, maka dia bermujahadah, menentang, melawan nafsunya, bahkan bersungguh-sungguh. Ada orang bahawa dia sedar dia sedang ditawan oleh dunia, maka dia mula menjarakkan dirinya dari dunia, tidak mengambil melainkan yang mengingatkannya kepada Allah SWT, meninggalkan apa yang melalaikannya. Masalahnya bila ada golongan manusia tak sedar dia jadi hamba dunia, tak sedar dia jadi hamba syaitan, hamba nafsu, hamba syahwat, dia tak sedar. Maka inilah yang menjadikan seorang itu jauh dari Allah. Kerana itu Syekh Abdul Qadir menyebut bagaimana perlu jiwa ini dididik untuk sentiasa mengambil azimah, bukannya mengambil rukhsah. Baik, apa itu azimah? Azimah yakni kesungguhan dalam agama, manakala rukhsah ialah keringanan dalam agama. Umpama kita katakan, bila perkataan azimah, asal perkataan azimah ni ialah dalam perbahasan usul fiqh, solat zuhur tu 4, solat asar tu 4, itu panggil azimah. Dan solat zuhur menjadi 2 bila dijamak dan dikasar, demikian juga asar, itu nama rukhsah. Itu asal perbahasan usul fiqh. Umpamanya seorang berpuasa bila bermusafir, maka boleh berbuka puasa, itu nama rukhsah. Namun perbahasan dalam sufi antara makna azimah dan rukhsah bukan hal itu, iaitu bila seorang menyebut tentang azimah, dia sentiasa mengambil perkara-perkara yang utama dan mengambil kesungguhan dalam agama, bukan mengambil alasan dalam agama. Umpama contoh, kita kalau sibuk, lalu kita akan kata saya tak sempat ke masjid, tak sempat belajar sebab saya sibuk. Alasan tu boleh tak boleh? Ya boleh, kerana ada rukhsahnya. Mungkin kesibukannya betul sehingga dia tak sempat. Hari ni sibuk betul kerana nak urus pekerja, nak itu, nak ini, tak dan. Dia mungkin solat di tempat kerja, dia mungkin tak dan kuliah 2-3 hari ni, duk sibuk khusus tu, khusus ni, mungkin. Maka itu adalah rukhsah, keringanan. Tetapi hamba yang sebenar tidak akan menggunakan alasan, dia mengambil azimah. Walau sekiranya dia sakit, dia tak ada alasan dia untuk ke masjid. Pernah dia ceritakan, ada seorang tabi'in namanya Amir bin Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Amir ni ialah seorang tabi'in yang hebat. Dia sakit tenang, sakit. Tiba-tiba terdengar bang azan maghrib. Bila terdengar azan maghrib, dia berkata kepada anak-anak muridnya, ihmiluni ilal masjid fa inni sami'tu nida. Boleh tak bawa aku ke masjid? Aku dengar bang, aku dengar laungan azan. Lalu kata murid-muridnya, Syekh, innak alil, kamu kan sakit. Lalu kata dia, aku mendengar panggilan Tuhan, tidak mungkin aku membiarkannya. Ini panggilan Allah.
Lalu anak-anak murid dia usung dia, bawa dia ke masjid. Dan kadang dia sakit, waktu solat maghrib, maka diletakkan dia belakang imam. Maka disempat 1 rakaat dan dia mati dalam solat. Dan ini contoh orang yang mengambil azimah. Dia tidak mengambil rukhsah. Dia boleh saja, macam kita dah sakit, tak payah pergi dah sakit. Kadang-kadang belum sakit pun rasa macam nak sakit pun dah tak pergi. Rasa macam nak sakit. Kenapa seram sejuk? Belum lagi demam, baru rasa seram sejuk, dia pun dah tak nak pergi. Rasa macam tak berapa nak sihat. Tapi bukan tak sihat, macam dia dah ambil alasan tadi, mudah ambil rukhsah. Ini kisah Amir yang bersungguh-sungguh. Ini Abdullah ibn Ummi Maktum, dia buta. Orang buta tak payah ke masjid, tapi dia tak menjadikan alasan itu. Mereka dia rentang tali antara rumahnya ke masjid untuk pergi. Dan dia pun tak payah perang, melainkan dia sentiasa ingin ikut perang bersama Nabi SAW dan bersama para sahabat yang lain. Sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan dia memegang bendera. Dia tak boleh pegang pedang apa-apa, dia nak pegang bendera je. Maka dia ditetak dan mati syahid. Walau buta tadi. Ini Amru bin Jamuh, orang Tempang, umur 60. Anak dia kata, ayah tak payahlah ayah pergi perang, sebab kami dah wakil ayah. Kami dah wakil ayah. Ayah pun tua, ayah pun Tempang. Ayah termasuk orang-orang yang diuzurkan. Lalu kata ayahnya, aku nak masuk syurga dengan kaki tempang aku ni. Maksudnya, aku tak nak jadikan kaki tempang ku alasan untuk aku lambat masuk syurga. Bukan aku nak jadikan keuzuranku ini sebab yang paling cepat untuk masuk syurga. Lalu anak-anak dia kata, ayah tak payah pergi, ayah dah tua. Ayah tempang kaki, tak boleh nak perang. Perang ni orang sihat, orang gagah. Akhirnya dia mengadu pada Rasulullah dengan berkata, anak-anakku menghalangku masuk syurga. Dia kata anak-anak dia menghalang dia masuk syurga. Walau dia termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala benarkan. Bahkan turun ayat yang memberikan uzuran kepada orang buta, orang sakit, daripada berperang. Akhirnya dia perang juga dalam peperangan Uhud dan dia gugur syahid. Dia mati syahid. Sebab dia tidak mengambil rukhsah, dia mengambil azimah. Ini Abu Ayyub Al-Ansari, dah tua. Dia dengar kelebihan peperangan Konstantinopel. Maka dia suruh orang usung dia, bawa pergi perang pada zaman Yazid bin Muawiyah. Pada zaman ketika mana Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah, maka dia suruh anaknya memimpin suatu hamlah atau satu bala tentera bagi membebaskan, bagi menawan kota Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansari dia tahu kelebihan orang yang pergi berperang, khususnya dalam pembukaan kota Konstantinopel. Dia menjadi sebaik-baik tentera. Dia pergi, belum sampai medan perang dia mati dalam musuhan. Sebelum dia mati, dia tinggal dengan wasiat dengan berkata, tanam aku di tepi kota Konstantinopel, dekat tembok ni, supaya kamu ada alasan untuk pulang kembali. Kamu ada alasan untuk balik semula sebab ada kubur sahabat situ. Akhirnya hari ni kubur Abu Ayyub Al-Ansari menjadi salah satu tempat penting di Turki. Kalau pergi ke Istanbul, memang ziarah kubur Abu Ayyub Al-Ansari satu kemestian. Tentu kemestian selain daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Nak tunjuk bagaimana dia tidak mengambil keringanan. Baik, ini yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir dalam beragama. Lalu Syekh pun sebut bagaimana cara kita nak menangani, bagaimana cara kita nak membebaskan diri daripada tawanan syaitan, tawanan hawa nafsu, tawanan dunia, tawanan syahwat. Biasakan diri kita berada di barisan hadapan. Sebab syaitan agak suka, nafsu suka untuk menawan orang-orang yang sentiasa berada di barisan depan. Apa maksud barisan depan? Kita contohkan, kalau sembahyang duduk serpang sekali. Kalau menuntut ilmu duduk depan sekali, dekat dengan Tok Guru. Kalau mercik air liur Tok Guru, biar dia kena dulu. Sentiasa duduk depan. Duduk depan menggambarkan kesungguhan. Orang kalau plan dari awal-awal lagi nak duduk belakang, memang confirm dia nak tidur tu. Dia duduk belakang cari tiang,
Tiang tu pula biar belok muka ustaz dia. Ustaz pun tak nampak. Dia dah plan ni. Memang terus dia tu ditawang oleh nafsu dia. Kalau dia pilih duduk belakang, memang dia terus akan bersembang. Dia terus memilih untuk ditawan nafsunya. Orang-orang yang benar-benar ingin membebaskan dirinya daripada tawanan syaitan, hawa nafsu, dia berada di saf depan. Bukan sekadar sembahyang je, semua perkara perang saf depan. Kenapa? Kerana malaikat sentiasa berselawat kepada orang yang berada pada saf depan. Kalau kita berada saf depan sembahyang, malaikat selawat. Apa maksud malaikat selawat? Memohon keampunan. Siapa pun yang duduk saf depan, dia mendapat keutamaan, dia dapat awal sekali keberkatan. Sebab itu para sahabat mereka menunggu waktu solat. Ini Adi bin Hatim daripada seorang Kristian, lalu memeluk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Dulu pakai salib besar, salib perak, sehingga Rasulullah SAW berhadapan dengannya dan berdialog dengannya sehingga berkesudahan dia masuk Islam. Ini Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala ni. Dan selepas dia masuk Islam, apa yang dia buat? Dia di antara orang yang paling bersegera dalam ibadat. Dia kata, belum masuk waktu solat, aku merindui waktu solat sehingga aku menunggunya dalam masjid. Aku tidak pernah berwuduk melainkan sebelum azan. Dan aku tidak pernah solat melainkan sebelum dia diazankan aku dah berada di masjid. Ini Sa'id bin Musayyab berkata, 40 tahun aku dengar azan dalam masjid, bukan luar masjid. Maknanya dia bersegera. Dia bersegera. Dia bukan dengar azan last sekali, kalimah terakhir sekali, la ilaha illallah kat rumah atas katil. Itu memang lambat dulu. Atau kadang-kadang dengar iqamah lafaz akhir sekali, ketika mana sedang dia baru nak angkat selimut. Ini orang lambat. Ini tawanan syahwat. Tapi mereka ini dengar azan kat mana? Dalam masjid. Kita dapat bayangkan kalau orang dengar azan dalam masjid, maknanya dia dah prepare diri dia. Dia ini orang-orang yang awal. Pasti dia duduk serpan. Oleh kerana itu kata Syekh Abdul Qadir, orang yang duduk serpan ni betul-betul lelaki yang berani. Yang duduk belakang ni ialah orang-orang yang lemah, penakut dan pengecut. Kita apa-apa pun kita akan pandang orang depan sini. Tentera paling hebat, tentera duduk depan sini. Atau orang dalam hiburan, orang dalam sukan, dalam mainan, dia akan pilih untuk duduk depan sekali. Ini grandstand ni mahal sekali ni. Dia orang buat konsert ni, yang depan ni tiket RM8,000, belakang sekali RM8, depan sekali mahal. Padahal itu tempat maksiat. Kalau yang tempat maksiat, tempat lara, yang depan tu nilainya tinggi, bayarannya, apa lagi taat pada Allah. Orang main bola, yang duduk depan sekali tu, berapa tiket dia? Orang tengok lomba kereta, yang duduk depan sekali tu, berapa tiket dia agak-agak? Orang pergi coaching, atau geng-geng coaching, tanya orang coaching ni, yang depan sekali tu, hot seat tu, berapa harga dia tu? Itu mau RM20,000. Yang belakang sekali tu, itu mungkin masuk percuma tu. Belakang sekali mungkin bayar yuran RM20. Geng-geng bisnes pada duduk depan sekali, dia akan lebih berjaya. Dia akan menjadi tumpuan coach dia. Tumpuan. Kerana mereka mengatakan bila kita diberi tumpuan, maka kita sudah berada selangkah kejayaan. Sama juga bila kita mengaji. Kalau kita mendapat tumpuan guru kita, itu tanda keberkatan untuk kita berada pada kursi untuk guru kita. Kita berada pada posisi dia. Biar sampai dia beri tumpuan pada kita, tapi dia tak akan beri tumpuan pada kita sesudah kita beri tumpuan pada kita, pada dia. Maka yang beri tumpuan ni mesti duduk depan sekali. Tak ada tok guru ambil anak murid belakang sekali. Dia akan tak, ni murid depan. Ni kalau kita belajar kat sekolah pun, yang duduk depan-depan ni semua orang berani belakang, berani ditanya. Yang pilih belakang tu sudah memilih untuk menjadi orang yang lemah. Maka itu nilai yang pertama. Baik, kita bercakap tentang depan ni dalam bab ibadat. Depan sekali. Ya, kalau boleh dalam hal-hal ibadat kita ke depan sekali. Sebab tu Nabi SAW ke mana berkumpul para sahabat, Nabi nak tengok siapa yang berada ke depan dalam bab ibadat. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum sa'imah, siapa hari ni puasa?
Siapa hari ni puasa? Lalu Abu Bakar angkat tangan. Ana ya Rasulullah, saya puasa. Lalu kata Nabi SAW, ma minkum syai'al janazata. Siapa hari ni iring jenazah? Lalu kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, man minkum at'ama miskinan. Siapa yang hari ni belanja orang miskin, beri makan orang miskin? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ma minkum, siapa di kalangan kamu ada maridan, yang ziarah orang sakit? Lalu kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Maka jawab Nabi SAW, Mashtama'na fimri'in illa dakhal jannah. Tidak ada 4 perkara ini berkumpul pada seseorang melainkan dia masuk syurga. Hadis ini, kata ulama, untuk menunjukkan bagaimana Abu Bakar sentiasa memilih duduk depan sekali. Dia tak tunggu orang suruh, dia tak tunggu orang ajak, dia memang ke depan. Dia memang agenda dia. Tak perlu orang suruh kita. Sebagian kita kena suruh, kena peringat, kena marah untuk buat baik. Kalau bab kuliah kena peringat selalu, datanglah kuliah, kena peringat. Lepas tu kena marah, kena tegur selalu, baru nak buat. Tapi ada orang-orang yang Allah beri kepadanya jiwa yang baik. Orang kalau berada pada keadaan jiwa baik, dia akan buat suatu kebaikan belum disuruh. Belum orang suruh, dia duduk depan lah. Maka ini yang disebut sebagai fastabiqul khairat, golongan yang melomba buat baik. Orang ni sentiasa memilih menjadi orang pertama buat. Orang pertama buat. Sekalipun sudah ada orang pertama depan dia, dia tetap berusaha menjadi yang pertama. Dan orang ni sentiasa menjadi ataupun ingin menjadi orang paling banyak buat. Sekalipun ada orang buat banyak pada dia, tapi dia punya keinginan nak. Kita lah, tuan-tuan sekalian, kita bila masuk tandingan, kita nak menang. Keinginan nak menang tu ada, walau kita tak menang. Tapi nak tu ada. Kita berlatih bersungguh, kita pun berlari bersungguh-sungguh nak menang, tapi tak menang. Tapi dalam hati kita sentiasa nak menang. Begitu orang yang jiwa berisi. Dia nak paling depan sekali. Kalau turun ayat perintah, dia orang pertama. Ini golongan yang mengambil azimah. Dia tak mengambil rukhsah. Kalau orang jenis ambil rukhsah, tak apalah, biar orang lain dulu, kita datang juga lambat sikit lah. Biar orang lain pergi dulu, kita kemudian. Dia nak lambat. Dia tak nak depan-depan. Konon dia kata, saya nak nyuruk sikit tu, saya ke belakang. Walau kita dia ajak ke depan. Tetapi bila turun ayat, Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang sanggup memberi pinjam pada Allah, maka Allah akan gandakan, memberikan gandaan kepadanya dengan gandaan yang banyak. Datang sahabat namanya Abu Dahdah ataupun Sabit bin Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata, ya Rasulullah, apakah Allah nak pinjam kita? Maksudnya nak harta kita untuk kita buat pada jalannya. Nabi kata, ya. Ya Rasulullah, engkau jadi saksi bahawa aku ada satu kebun, dalamnya ada 600 pokok kurma, aku letakkannya pada jalan Allah. Aku terus bagi pinjam ke Allah dengan cepat, tanpa ditunggu Rasulullah jelaskan ayat tu. Dia datang meminta penjelasan, dan dia terus menjadi orang pertama meminjamkan hartanya pada jalan Allah. Maka dia pun balik rumah. Bila balik rumah, dia kata, ya Umma Dahdah, wahai isteriku. Lalu isterinya berkata, labbaik, labbaik, ya suami, ya. Lalu kata Abu Dahdah, aku dah beri pinjam kebun kita ini, ladang kita ini pada Allah. Ini aku infakkan pada jalan Allah. Kata isterinya, untungnya abang. Lalu kata suaminya, keluar. Sekarang kita keluar, kita pindah. Maka isterinya tengok anak dia, anak kecil, dah makan kerumbu. Lepas tu dalam kendong itu ada kurma lagi. Maka ibunya pun suruh anak dia letak kurma, supaya kita beri pinjam pada Allah sempurna tanpa kurang sikit. Yang anak di kendong, anak kecil kendong, disuruh letak balik, sebab kita dah beri pinjam pada Allah. Yang kat mulut pun dia keluarkan benda ni, letak sini, sebab aku tidak mahu sedikit pun berkurang pinjamanku pada Allah.
Maka mereka nak beranak keluar daripada kebun. Letak pada jalan Allah. Ini Abu Dahdah. Sehingga popular, sehingga mulia, sehingga terangkat nilainya. Ini Abu Dahdah yang gugur syahid. Beliau meninggal pada tahun 6 Hijriah. Kesan daripada perang Uhud. Walaupun kebanyakan muhaqqiqin menyatakan kesan daripada perang Uhud tadi dia cedera, yang menyebabkan dia sakit berpanjangan sehingga tahun ke-6 Hijrah, dan beliau meninggal dalam perjanjian Hudaibiyah. Yang ini pada tahun perjanjian Hudaibiyah. Sakit. Maka ini Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala. Apa dia punya moral of story-nya ataupun pengajaran daripada kisah? Dia ni orang ke depan sekali. Dia tak tunggu orang lain. Ni orang sah-sah depan belakang ni. Kalau kita baca kisah Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, yang meninggal tahun 34 Hijriah. Ini kisah yang menarik. Abu Talha Al-Ansari yang sentiasa berperang bersama Nabi SAW. Beliau meninggal pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan, dan di antara sahabat yang dikebumikan di Baqi', yang disemayangkan oleh Uthman bin Affan. Tapi apa kisah Abu Talha Al-Ansari? Bila tunggu ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tak akan mencapai kebaikan sebenar sehingga kamu beri apa yang kamu sayang. Dia dengar ayat ni, dia pun pergi jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah benar Allah berkata tidak akan sempurna kebaikan melainkan beri paling sayang? Nabi kata, ya. Ya Rasulullah, ini kebunku Bayruha. Kebun yang hari ni termasuk dalam masjid pembesaran Masjid Madinah. Dan tahu kebun Abu Talha ni, kawasan dia sekarang ialah termasuk dalam pembesaran Masjid Madinah. Artinya bagi memulia menyimpan sejarah tadi, kalau kita angkat kapek, dia ada bawah tu dia tulis ini perigi Bayruha. Maka Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu, dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ini kebunku di Bayruha, ni paling aku sayang sekali. Dan Nabi SAW apabila baginda nak ke masjid semayang, Nabi akan lalu kebun ni dulu, minum air. Sebab memang dah dalam zakat tu ada hak fakir miskin. Cuma masalahnya dia bayar satu tempat, yang orang kelilingnya tengok tak dapat. Maka sebab itu ada asas bila mana dibayar zakat, maka bahagian zakat ni pulangkan sebahagian pada dia untuk diagihkan pada orang dekat dengan dia. Untuk apa? Menutup pintu kedengkian, pintu persepsi yang tak baik. Maka saya bayar zakat 100,000 katakan, saya dapat balik 30,000 ke 40,000 ke 50,000. Setiap negeri dia ada persen dia. Setiap negeri. Ada negeri memang tak nak bagi. Itu masing-masing cara lah. Masing-masing mungkin ada hujah dan alasan. Tapi persepsi saya ataupun pada pandangan kita, ada lebih baik mereka pulangkan. Berapa persen pun tak kisah pulangkan, supaya orang yang dapat bagi zakat ni pada orang sekeliling dia. Kadang-kadang ada ipar dia susah, dialisis, dia pun boleh bagi zakat. Kadang-kadang dia punya kakak iparnya janda yang perlukan bantuan, dia boleh beri zakat. Kadang-kadang ni pak saudara dia anak ramai, kecil-kecil, sekolah lagi, walau dah kerja duit tak cukup, miskin, dia boleh tolong. Dia boleh tolong beli laptop ke apa benda ke, tak kira lah. Jadi sebab kita ni tuan-tuan, waktu mana kita susah, yang pertama orang kata, mu ni tak ada abang kaya, saudara mara kaya. Kita susah ni sampai anak kita komputer pun tak ada. Maka orang tanya, awak ni ayah kerja apa? Mak kerja apa? Tak ada ke mak saudara? Kalau mak saudara ada emas, jual emas, beli laptop awak ni. Logiknya begitu. Logiknya, kita akan mencela kalau orang tu ada saudara yang mampu dan kaya, tapi tidak dibiarkan kerabatnya yang miskin melarat. Memang orang akan cela. Orang kata, dia ni abang dia kaya, dia punya kakak dia kaya, mak saudara dia kaya, pak saudara dia kaya. Kenapa dia tak ditolong dan dibantu? Walau mungkin pak saudara dia dah bayar zakat. Yang saya kata dalam zakat dia dah ada hak asnaf. Tapi oleh kerana dia tak bagi rata dengan yang dekat dengan dia. Sedangkan dia bukan orang kaya duduk dalam hutan. Dia orang kaya duduk dalam taman. Orang taman tu tengok semua kereta dia ada 10 buah.
Orang taman tengok sentiasa di makam besar. Orang taman tu sentiasa tengok dia pergi melancong, pergi itu, pergi ini. Orang taman tu tengok, kalangan orang taman ni orang yang mungkin miskin dan sebagainya. Maka zakat ini penyelamat untuk dia membina hubungan yang baik, yang dia uruskan sendiri sebahagiannya. Ya, kita tak nafikan bahawa pihak berkuasa dia ada hak dia, sebab dia nak jaga negara secara umum. Tapi yang berkuasa juga perlu melihat bagaimana menjaga reputasi orang kaya di keliling orang kampung dia, dalam keliling keluarga dan kerabat ni. Dia pun kena bijak. Sebab itu setengah saya katakan jabatan zakat negeri tertentu mereka pulangkan balik. Bukan pulang beri ke kita, beri pengurusan untuk kita. Sebagaimana Rasulullah SAW terima pemberian sedekah Abu Talha, kemudian dipulangkan kembali untuk diberi kepada kaum kerabatnya. Maka dia melakukannya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Itu cerita sahabat yang ke depan dalam kebaikan. Kita dah cerita bagaimana kisah Abu Dahdah atau Sabit bin Dahdah, bagaimana kisah Abu Talha, bagaimana tabi'i mulia Amir bin Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini semua orang-orang yang hebat dalam ke depan sebagai contoh. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, macam mana kita nak didik jiwa supaya tak tertawan, supaya kita tak ditawan oleh jiwa? Maka beliau menyebut bahawa jiwa ini kena biasakan dengan benda susah, azimah. Kita tidak macam Syekh Abdul Qadir sebut dari awal bahawa kalau kita ditawan oleh hawa nafsu kita, habis kita, game over kita, checkmate kita. Macam mana kita nak lawan hawa nafsu? Pertama, lawan hawa nafsu dengan azimah. Apa itu azimah? Lawan hawa nafsu, jangan beri laluan alasan. Kenapa tak pergi masjid? Sejuk lah. Kenapa tak pergi masjid? Masjid tu bukan aircon kuat sangat. Alasan tu. Mungkin betul. Dia kalau pergi masjid ni menggigil, macam pergi England saat masjid tu dia buka aircon. Kan kita ada penyelesaian. Bawalah sweater, tak tahan sangat, bawalah kain gebor pergi masjid, pusing kat badan biar panas. Penyelesaiannya ada. Ada kata ustaz, masjid tu tempat parking jauh sangat lah. Jauh parking. Kita bukan tak nak pergi parking jauh ke lutut sakit. Maka carilah tempat yang parkingnya mungkin dekat. Hawa nafsu ni, tuan-tuan sekalian, jangan beri dia mudah. Beri alasan, jangan bagi mudah. Kalau nak pergi masjid, nafsu kata awal lagi, orang pun tak ada. Kalau ada pun jin dalam tu. Wah, takut dah kita. Tuan-tuan, jangan beri itu sebagai laluan alasan. Pergi je. Hujang lebat pula, hujang ni. Ataupun setengah orang kata, saya bukan tak nak ke masjid sebab saya bimbang kena jadi imam. Ada orang tak ke masjid sebab takut jadi imam. Kenapa? Sebab imam tu lambat. Dia ni orang masjid suka tolak orang. Suka tolak orang. Dan kalau kita takut sangat tolak, pergi masjid pakai cap, pakai topi, orang tak tolak. Pergi masjid pakai serban pelak dua, dah macam Tok Guru, memang orang tolak lah kita. Pergi masjid pakai cap dulu, orang tak tolak kitanya. Dan kadang kita ni buka ruang diri kita untuk ditolak. Yang setengah bagi alasan takut jadi imam. Ada pula ustaz takut kena bang, ustaz. Takut kena bang. Pun sama alasan dia, mudah-mudah je alasan. Ini kalau suruh bang tunjuk perut sakit lah. Kalau suruh bang, dia punya trauma dia. Pernah dia terbang sekali. Maknanya dah tak ada orang kena bang. Maka dia rasa macam, oh trauma. Itu pengalaman pahit dia lagi mesti. Dipaksa bang. Dan dia dah tak ada alasan lagi tu. Dan sekalian, ini semua benda remeh-temeh yang kita perlu fikir macam mana hadapi benda tu. Sebab itu nafsu ni, lagi kita beri laluan alasan, lagi dijumpa alasan lain. Hari ni dia kata mak dia sakit, esok kakak dia, tok saudara dia, habis keturunan dia beri alasan. Walau dia tak beri ziarah pun, tapi alasan tu ada. Alasan tu ada. Yang beri alasan bini tu banyak. Bini saya, isteri saya, suami saya. Tak berilah alasan. Soalannya ialah kita ni menghadap Tuhan belaka. Yang kita beri alasan tu rugikan kita belaka. Kita bila beri alasan, dia bukan menjaga maruah kita, dia sebenarnya telah merosakkan agama kita.
Orang yang hebat ialah orang yang saya katakan terus berperang dengan alasan. Sebab tu kata ulama, sebenarnya zalim pada orang lain tu jauh lebih ringan berbanding zalim pada diri sendiri. Aniaya orang lain tu jauh lebih ringan daripada orang aniaya diri sendiri. Dan di antara cara orang menganiaya diri sendiri ialah dia membiarkan dirinya larut dan tenggelam dalam alasan yang diciptakan. Tetapi kita antara benda yang kita zalim diri kita. Terus benda-benda baik ini berderet alasan kita susun untuk kita pikul alasan tu, biar dia melambatkan jalan kita ke akhirat. Tapi kalau urusan dunia, dia buang semua alasan, jadi ringan. Sebab itu berjalan dia untuk urusan dunia cepat sekali. Ni kalau ajak pergi Langkawi 3 pagi bangun, esok nak pergi Langkawi tau, bas kita bergerak 3 pagi. Ni malam tu tak tidur, dia punya happy, tak tidur. Nak pergi apa? Langkawi. Orang sebut Langkawi, tetapi kita ni bukan nak pergi Langkawi, kita nak ke syurga ni. Patutnya kita happy ni, nak ke syurga. Setiap hari kita melakukan perjalanan hendak ke syurga. Patutnya kita ni subuh tuan-tuan, kalau subuh pukul 6, baik pukul 4 pagi dah bangun, seronok gembira. Kadang-kadang tak boleh tidur saya ni. Sebab apa? Nak bangun subuh, seronok. Takut kita kalau tidur lewat, takut terbabas, tak nak tidur kita, bimbang. Kita tak nak beri alasan. Saya tidur lambatlah semalam. Jangan sebut tidur lambat tu, jangan tidur untuk solat subuh. Maka orang-orang yang mengambil azimah di dalam mengawal hawa nafsunya, maka dia akan berjaya. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, cubakan jiwamu itu dengan membiasakan yang azimah, kerana jiwa itu selagi dipikulkan apa saja dia pikul. Dia punya nafsu kita, dia punya diri kita. Kalau kita biasakan susahkan dia, dia terbiasa susah. Tapi kalau kita biasa senangkan dia, dia terbiasa senang. Ada orang susahnya kerana zaman, maka dia membiasakan kesusahan dirinya kerana zaman. Saat dulu kita pergi sekolah jalan kaki 4 km. Dulu dia cerita dulu. Sekarang rumah dia depan masjid, dia tak pergi jalan kaki pun. Tak ada kereta, dia tak pergi. Padahal dia pernah susah dulu, kerana dia susah pada sebab zaman. Orang susah sebab zaman ni, dia tak mungkin sanggup menghadapi susah ketika dia senang. Ada orang susah kerana dia memang melatih dirinya susah. Dia melatih dirinya susah, dia tak mengambil mudah. Kalau jenis biasa jalan kaki, memang terus jalan kaki dia okey. Kalau jenis yang saya katakan dia suka tidur atas lantai, dulu dia tidur atas lantai sebab tak ada duit, hari ni pun tidur atas lantai walau dia ada duit. Sebab dia dah terbiasa, dia membiasakan dirinya susah. Maka orang ni orang yang kuat. Sebab tu bila kita berada pada zaman susah, kita kuat, kita cerdik, kita bijak. Zaman senang, maka kita mula mengambil sikap mudah, mula mengambil sikap selesa. Akhirnya generasi yang lahir waktu senang lagi lemah, dan generasi yang berikutnya lagi lemah. Kalau kita dulu bina empayar perniagaan, daki. Anak kita yang kedua jaga bisnes kita. Anak kita yang ketiga atau generasi yang ketiga, dia musnahkan bisnes kita. Betul. Kalau tuan-tuan tengok dia punya sejarah perniagaan mana-mana syarikat, secara umum lah, saya sebut secara umum, dia mula-mula atuk dia bina empayar, kemudian anak dia kekalkan, kemudian datang cucu dia jual empayar untuk senang dapat duit. Yang ni susah-susah cari duit buat syarikat. Si anak yang pertama, generasi pertama, maintain sebab nampak kerja. Masuk generasi ketiga, dia nak senang mudah, dia jual tu syarikat. Dan masuk generasi keempat, hancur semua, tak ada apa. Begitu kemusnahan kekayaan. Dia berlaku kerana generasi ini mula ambil mudah. Maka kita dalam mendidik hawa nafsu, jangan beri dia mudah, beri dia azimah. Yang saya sebut tadi, jangan biarkan diri ini terus punya alasan. Hari ni alasan anak, esok lusa alasan cucu, tulak tungging pula sakit lutut. Dah bila nak ke masjid? Dia tanya, bila nak ke masjid? Ustaz, anak kecil, pas lama tu. Dah bila nak ke masjid? Cucu pula saya kena jaga.
Pak habis cucu dah bila nak ke masjid, lutut pula sakit, dah mati kiok kat rumah. Tuan-tuan, ini cara kita membiarkan hawa nafsu menguasai kita. Kita terus beralasan. Kalau kita terus beralasankan musim panas yang panas, musim sejuk yang dingin, dan kita beralasankan musim bunga yang menawan, musim luruh yang memenatkan, maka bila lagi kita nak buat? Kulli mata, katakan padaku bila lagi duk beri alasan musim ni. Musim sejuk cerita musim sejuk, musim panas cerita musim panas. Tak tanya kenapa je tak datang kuliah, tak datang masjid, usah kerja. Lepas tu hari cuti pula, public holiday ni mana tak lagi, kan ni public holiday, melancong pula buat anak jalan, usah kita kerja tak ada. Dan bila nak pergi kuliah, time kerja sebut kerja, time cuti dikata ni public holiday kena nak melancong. Dan bila nak start, dan bila nak belajar. Tapi ini perangai kebanyakan kita lah. Kita bukan cakap orang lain, kita. Time kerja beri alasan kerja, time cuti pula beri alasan cuti, balik kampung pula. Dan bila kamu nak duduk masjid, bila nak duduk kuliah ni, duduk beri alasan beribu. Tak ada alasan ni, bukan jalan kita lepaskan diri. Kalau orang sentiasa mencari alasan melepaskan diri daripada orang yang dia malu, atau orang yang dia rasa selalu menegur dia, maka sebenarnya dia bukan sedang melepaskan dirinya, dia sedang mengikat dirinya dengan alasan dan menjadikan hidupnya tidak bebas. Tuan-tuan, kita bila bebas, nak tahu bila kita bebas? Bila kita berjaya ikut perintah Allah, kita bebas. Yang bebas dari nafsu. Tapi kita kalau gagal ikut perintah Allah, kita sedang ditawan. Dan paling teruk lagi, sebagaimana kata Syekh Abdul Qadir, tak sedar kena tawan. Ni yang kita-kita yang tak ke masjid, tak ke surau, tak belajar ni, sampai ketua tak sedar sedang ditawan oleh hawa nafsu. Ni time mati baru nak hantar jenazah kat masjid. Kita pakai cuti belaka baru tahu. Ni jenazah datang masjid, kita semua di jemaah masjid, kita pakai cuti hari tu. Jadi jenazah dia kami cuti, lah sendiri. Baru tahu kenapa boleh macam tu. Sebagaimana awak beralasan macam tu. Artinya, tuan-tuan sekalian, jangan biasakan nafsu beri alasan. Sebab dia akan jadi manja dengan alasan. Tapi pikul dia dengan bebanan, azimah. Tu hujang ribut petir pun kita dapat datang ke masjid. Ni anak kecil beriuk ni pun boleh ke masjid. Ni cucu ramai pun boleh ke masjid. Sebab kita tak ada alasan. Sakit lutut ke sakit kaki, datang ke masjid, datang ke surau. Macam saya kisahkan Amir bin Abdullah bin Zubair, sakit teruk sampai orang ni usung dia ke masjid. Kita belum tengok orang usung orang ke masjid, belum tengok, melainkan usung jenazah masuk dalam. Tapi kita selalu tengok orang usung orang pergi mall. Saya biasa tengok orang diusung pergi mall, sanggup orang dengan kursi roda pergi jalan, kadang separuh stroke badan ni pergi. Sebab apa? Nak release tension. Bila pergi masjid, tension tak pergi dia. Kalau kita tak nak jadi orang macam tu. Bukan kita menuduh orang lain, kita bercakap tentang diri kita. Kita bimbang kalau kita beri alasan sekarang, nanti ketika mana benar-benar kita ada alasan, maka kita terus menjadi orang yang malas beribadat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, jangan lepaskan tongkat dari tangan. Maksudnya disiplinkan dia, pukul dia. Maksud pukul nafsu ni, pukul bukan kita katakan ambil pukul betul. Ini lafaz simbolik. Nafsu ni, kalau dia tak nampak tongkat, maka dia jadi berani. Nafsu kalau nampak tongkat, dia jadi tunduk. Maka kamu kena pukul nafsu kamu. Maksudnya lawan. Jangan tunjuk gigi putih dan matamu depan dia. Jangan tunjuk menyerah dengan dia. Masuk gigi putih, maksud jangan tunjuk kamu macam selesa dengan dia. Jangan. Dan jangan tunjuk mata putih, maksudnya jangan menyerah dengan dia. Sadar saya memang tak larat. Jangan menyerah dengan dia. Tetapi orang kawat, jatuh kawat, ada orang tolong bangkitkan bangun, jangan menyerah. Kita pun puji, bagus. Ayah sentiasa di sisimu, sebab kita dengar. Tengok gambar sedih, tentu kawat kaki je. Ni kita nak berdiri di hadapan Allah. Kalau kita jatuh, kita akan kuatkan diri kita bangun, atau ada seorang yang membantu kita bangun. Dan itu jauh lebih mulia. Tu kawat depan orang, kita nak kawat depan Tuhan. Nak berdiri tegak di hadapan Allah. Andai kita jatuh, kita nak cuba bangun, dan kita nak seorang yang cuba bangunkan kita.
Tentu ini jauh lebih mulia. Kalau saya katakan semua orang kagum satu Malaysia kagum seorang hamba Allah yang jatuh dalam kawat lalu diangkat oleh pak saudara dia, orang kagum, hebat. Saya sentiasa di belakang. Tentu itu cuma kekaguman dunia. Bayangkan kalau kita kawat di hadapan Allah lalu kita jatuh, kita nak bangun tak nak bangun? Kalau kita nak bangun, itulah kekuatan kita dalam mendidik hawa nafsu. Sebab itu kita dalam beribadat kepada Allah, kalau kita jatuh, kita akan cuba bangun, kita akan bangkit sampailah kita gugur syahid atau kita menang. Dua je. Kita tak akan berhenti untuk lawan hawa nafsu. Jangan berhenti kerana kerehatan kita dalam kubur sebelum kita ke syurga. Kita tidak memilih rehat di sini, kita tak pilih rehat di sini. Ini bukan tempat kita berehat. Kita tak akan berhenti melawan nafsu kita. Kita tak akan berhenti untuk mendidik nafsu kita. Kita tak akan menyerah dengan nafsu kita. Bukan kita akan tengok apa cara melemahkan nafsu. Baik, kalau kita tahu nafsu ni bila kenyang jadi malas, kita tak nak kenyang. Memilih tidak mau kenyang. Kita tahu saat saya ni kalau kenyang, solat pun menguap, saya tak akan makan sebelum solat supaya saya tak menguap. Saya tahu perangai saya, contohlah, kalau saya makan lepas asar, mesti saya akan ngantuk maghrib. Contoh, saya tak akan makan lepas asar. Mereka ringan-ringan je saya makan. Saya makan mungkin lepas isyak, supaya tak ganggu ibadat saya. Saya bulan Ramadan sebagai contoh, saya tak akan minum air ketika berbuka puasa. Kerana saya tahu itu punca mengantuk, maka kita tak minum. Lepas tarawih kita minum. Contoh, kita tahu diri kita. Tapi kalau kita ni jenis, Masya Allah, dia makin kenyang, makin kuat ibadat, tak apa. Maka Syekh Abdul Qadir bagi contoh Sufyan Ats-Tsauri. Ini Sufyan Ats-Tsauri, di antara benda yang aneh tentang dia ialah beliau ni makan banyak. Memang dia di antara ulama yang memang diceritakan makan banyak. Maksudnya makan sungguh lah. Dan setiap kali dia makan, dia akan kata pada dirinya, dia kata pada dirinya, ni biar kaldai ni makan kenyang, ni biar budak hitam ni makan kenyang. Maksudnya hamba ni makan kenyang supaya boleh paksa dia kerja kuat-kuat. Contoh macam kita lah, kita ni kalau dah bayar gaji pekerja kita tu tinggi, untuk kita paksa dia buat kerja banyak. Bukan kita bayar rendah, dia bayar tinggi. Saya bayar gaji awak sekian supaya awak tak ada alasan untuk tak kerja. Saya kan dah bayar gaji tinggi awak, yang malas tu kenapa? Saya dah bagi elang untuk elang ni, elang baju bagi, elang gigi bagi, elang kesihatan bagi, elang bini pun bagi. Alasan lagi tak nak kerja, maka kita akan marah. Sebab kita dah bagi gaji tinggi. Umpama itu Sufyan Ats-Tsauri, bila dia makan banyak, ni bagi makan kenyang hamba yang hitam, maksud dia lah dia. Ni hamba hitam, maksud hamba ni. Biar dia nanti bekerja kuat, biar dia nanti rajin, biar dia nanti kuat untuk buat ibadat. Maka bila Sufyan Ats-Tsauri dia makan kenyang, dia tak akan tidur malam. Tapi kata Syekh Abdul Qadir, kamu jangan ikut bab makan je. Bab makan saya mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Tanya ibadat, dalam kuliah dah tidur. Belum cerita qiyamul lail. Baru start kuliah dia tidur dah sebab kenyang. Kenyang sahur tak? Kenyang sahur. Yalah, kita 10 Muharram kita puasa. Dia kenyang sahur makan banyak tu. Maka tanya kuliah subuh, ngantuk. Terus tertidur. Misalnya. Jangan duk beri alasan makan kenyang macam Sufyan Ats-Tsauri, tapi ibadat kita malas. Syekh Abdul Qadir nak sebut, bila dia bawa kisah Sufyan Ats-Tsauri, nak beritahu, ada orang mungkin lain cara didik nafsu. Ada orang caranya ialah dan didik nafsu dia bagi makan kenyang-kenyang supaya dia kuat beribadat. Kita tengok orang tuan-tuan, ada orang, ada sahabat saya, Tok Imam. Tok Imam. Dia lepas asar kena main bola. Saya petang-petang memang tak main sukan lah. Sukan petang tidur lah kita awal. Dia main. Saya kata, Syekh, kenapa Intan ni suka main? Asal je saya tengok dia main. Yang pandai main bola. Dia kata, Syekh, Ana kalau tak main, Ana ngantuk malam. Dia kerana dia main, dia boleh stay up sampai subuh. Maka kita berlainan. Kalaulah, Syekh Abdul Qadir nak beritahu, kalaulah kamu dengan memberi hak nafsu kamu, makan, minum, pakai, jalan, menjadi kamu kuat ibadat, silakan. Ada orang tuan-tuan bila dia pergi melancong, dia kuat ibadat. Saat saya ni, bila saya refresh diri saya dengan berjalan sana berjalan, saya jadi makin kuat ibadat. Maka silakan. Kalau begitu cara nafsu kamu dididik,
Syekh Abdul Qadir menyebut kebiasaan nafsu macam tu, kena biar lapar, kena biar dia kurang makan, kena biar dia kurang tidur, baru kuat untuk buat ibadat. Tapi ada setengah orang, kita katakan, dia mungkin berlainan cara dia. Orang macam dia ni kena tidur banyak, barulah dia kuat ibadat. Saya ni kena tidur banyak, Ustaz, kena kurang 8 jam untuk saya ibadat banyak. Tu saya lepas isyak terus tidur. Tu saya tak sembang Ustaz lepas isyak. Lepas isyak tu balik tidur. Supaya saya dapat bangun awal, saya dah kira 8 jam, saya akan bangun pukul 4 pagi. Saya tidur pukul 9 malam, pukul 4 pagi saya dah bangun. Kita apalah, dia jenis macam tu. Dia jenis kalau dia cukup tidur, maka bagus ibadat dia. Kalau kurang tidur, dia tak bagus. Ada orang kerana kurang tidur, ibadatnya bagus. Dia ni jenis kalau makan, baru jadi kuat. Ustaz, saya kalau makan, baru jadi gagah ibadat. Kalau saya boleh makan wudu, ni boleh makan apa nama ni, sekian-sekian benda ni, cencaluk ke benda, barulah saya kuat ibadat. Tidak, tak boleh lemah. Saya Ustaz kalau makan durian, baru rasa gagah ibadat. Makan durian. Kalau tak makan durian, lembik nak ibadat. Nak ngaji pun malas. Makan durian banyak-banyak. Yang ni makan, nak makan budu, makanlah budu ni. Sebab itu punca kamu kuat. Bagaimana benda tu tak haram lah. Jadi setiap orang, Syekh Abdul Qadir menyebut secara umum, nafsu macam tu, dipukul, dibebankan. Dimujahadah, diberi makan sikit, diberi tidur sikit, maka jadi kuat. Tapi kadang-kala ada orang cara didiknya lain, cara didikkannya lain. Maka perhatikan bagaimana nafsu kita ni boleh ditawan. Dia menawan nafsu macam strategi perang. Ada cara strategi perang umum, tentera kita kena ramai, senjata kena banyak, maka kita menang. Itu strategi umum. Ada orang strateginya agak lain. Strateginya dalam melawan musuh, dia cuma berbaik dengan musuh untuk kalahkan dia daripada dalam. Dia beri ruang pada musuh, sehingga musuh leka ingat dia ni macam bukan musuhnya, akhirnya bunuh musuhnya. Maka itu cara. Setiap orang ada cara, namun kita pergi kepada cara umum dahulu. Adapun Sufyan Ats-Tsauri, kita akan bicarakan tentang bagaimana hebat beliau dalam mendidik nafsu, bagaimana kemuliaan beliau, kerana beliau di antara 6 imam yang utama yang dipegang pandangan kata-katanya, iaitu selain daripada imam pertama ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ats-Tsauri dan Imam Daud Az-Zahiri. Ni 6 orang kata ulama ialah pemimpin ulama yang hebat. Masing-masing dia punya pengaruh masing-masing. Daripada Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam dalam mazhab Hanbali, Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam mazhab Tsauri, yang pernah menjadi mazhab ikutan selama beratus tahun, dan Imam Daud Az-Zahiri yang pernah menjadi mazhab di negara Andalusia. Maka ini semua imam yang terpilih, yang punya kehebatan masing-masing, ilmunya, takwanya, zuhudnya, dan juga keberaniannya. Jadi kita pun nak menyelusuri kisah Sufyan Ats-Tsauri dengan lebih dekat, insya-Allah taala. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.